Ini cerita bukan tinggal semayang nah. Ini cerita bukan tak semayang langsung ni. Ini cerita dia semayang tapi hujung-hujung waktu dengan sengaja. Bukan sebab tertidur, bukan sebab cangkuk dalam jam, bukan sebab ada uzur-uzur tertentu. Saja. Satu hadis di antara hadis yang paling pendek dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dihimpunkan oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi dalam kitab dia, hadis yang paling pendek. Kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Apa makna al-ibadatu fil harji? Nabi kata barang siapa yang boleh beribadah fil harji ketika Allah mendatangkan banyak al-harji. Apa makna al-harji? Bagi tadi kita bincang di Masjid Negeri dan kuliah subuh, apa makna al-harji? Sahabat Nabi pernah sebut kepada sahabat, la takhumus sa'ah hatta yafidal mal wa tazharal fitan wa yaksural harju. Ini pada kedudukan hadis yang ke-24. Hadis yang kita bincang ni hadis 29, tapi makna al-harju Nabi dah cerita kepada kita pada hadis yang ke-24. Dan kita pernah bincang hadis itu di sini pada 2 tahun yang lepas, tahun 2017. Maka ketika Nabi sebut kepada sahabat wa yaksural harju, akan berlakunya banyak al-harju, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wa mal harju? Apakah yang dimaksudkan dengan al-harju? Kata Nabi SAW, al-khatlul salasan. Akan berlakunya banyak peperangan demi peperangan demi peperangan. Akan berlakunya banyak pergaduhan demi pergaduhan demi pergaduhan. Akan berlakunya banyak pertumpahan darah, bergaduh sama-sama dan sebagainya. Maka ini keadaan al-harju yang Nabi gambarkan. Maka apa makna al-ibadatu fil harji? Maka kata Nabi SAW, manusia yang mampu bermujahadah ketika Allah mendatangkan banyak mihnah dan tribulasi, Allah datangkan banyak ujian dalam kehidupan kita. Tuan-tuan nak hadir mai semayang malam ni, banyak dah ujian tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Tadi yang sebelum nak mai tadi, ada pukul 7 drama Melayu. Lah cerita apa? Kau terima seadanya, terima aku seadanya, apa segala makna benda lah. Cerita dia sama yang menikah orang kaya, konflik awal, lepas tu happy ending, settle tuan-tuan. Yang tak happy endingnya kita duk menganga tengok sampai pukul 8 kadang-kadang semayang. Jadi semayang bukan maghrib lah, maghrib dekat-dekat nak isyak dah. Nabi kata, man jama'a baina salatain, barang siapa yang menghimpunkan dua salat dalam satu waktu. Apa makna menghimpunkan dua solat tu ni? Semayang jamak ke tak? Makna menghimpunkan dua solat dalam satu waktu ni, sengaja dilewat-lewatkan solat. Nabi kata seolah-olah sebelah kaki menempa nama dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita bukan tinggal semayang nah. Ini cerita bukan tak semayang langsung ni. Ini cerita dia semayang tapi hujung-hujung waktu dengan sengaja. Bukan sebab tertidur, bukan sebab cangkuk dalam jam, bukan sebab ada uzur-uzur tertentu. Saja. Masuk waktu solat, sembang dulu. Masuk waktu solat, buat kerja dia dulu. Masuk waktu solat, ngopi dulu. Bila dia sembahyang, dekat-dekat dah nak habis maghrib tu, nak masuk isyak, baru dia sembahyang maghrib. Dia kata, mudah kerja Ustaz. Habis bagi salam, orang azan terus sembahyang pula. Elok lah. Orang Kedah panggil jenis mekngot. Orang KL panggil apa tuan? Orang Terengganu panggil legai. Dia buat kali, dia buat loi. Orang sini panggil apa? Kalau Kedah panggil mekngot. Atau ada orang Kedah sini, dia boleh terjemah tak? Bahasa KL tu. Maksudnya jenis macam ni. Dia, lara. Jenis, tak tahulah lara. Dia jenis slow ni. Dia bukan tak tahu kewajipan tu, tapi dia saja. Ada orang jenis tu tuan. Dia buat kali, tunggu. Semayang dia tahu, masuk saat lagi 8.20. Masuk dah waktu isyak. Dia sendiri dia tengok, awal lagi baru pukul 8. Dia tak tahu proses nak solat tu bukan terus pergi angkat takbir, nak kena ambil wuduk dulu, kena yang ibu-ibu sebelah nak kena ambil telekung pula, nak pasang telekung ada 88 ikatan, atas ikat simpul, bawah ikat nu atau ikat ni. Tuan-tuan, pukul berapa nak semayang ni? Kadang-kadang takbiratul ihram itu berlaku pada pukul 8 suku. Eloklah dia kata, Ustaz mudah, saya bagi salam maghrib tu kira terus main isyak. Tak apalah kalau itu. Tetapi Nabi dah sebut, jangan sengaja dilewat-lewatkan solat. Ni nak datang sini, banyak ada mujahadah tuan-tuan. Banyak. Dah nak keluar tadi, hujan pula. Ada orang yang hujan tu jadi asbab dia tak main. Dia keluar, dia start motor apa semua, baru nak keluar. Allah, hujan pula. Dia kata Allah tak izin lah kot.
Padahal kalau nak pergi stadium 2 jam tak apa, duduk dalam hujan, dia kata tak apa, ni saksi ni. Kalau Selangor menang malam ni, hujan jadi saksi ni, kebanggaan, kemenangan kita pada malam ni. Ui, kemas gila. Bukan kata salah nak pergi tengok bola, boleh. Nak pergi shopping komplek, boleh. Tuan-tuan nak pergi mana pun boleh. Tapi mudah-mudahan pada bentuk ibadah yang kita lakukan, tuan-tuan bayangkan setiap titisan hujan yang jatuh atas badan kita tadi, tuan-tuan tengok sekarang kering ke masih ada? Dah kering. Tapi ingat, setiap titisan hujan tadi akan menjadi makhluk yang bentuknya penyaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya Allah, inilah si fulan bin si fulan pada 29 Muharram, pada 28 September dia pernah keluar dalam keadaan menempuh keadaan hujan tu nak mai surau, ya Allah. Dahlah kita semayang ni banyak kurang dah. Tengok-tengok Allah Subhanahu wa taala mengizinkan makhluk-makhluk keliling ni akan jadi saksi. Semua akan jadi saksi. Ya Allah, dialah yang ni sekian-sekian. Ya Allah, dialah ni sekian-sekian. Mudah-mudahan insya-Allah. Maka makna al-harji di sini, ketika Allah menimpakan kita dengan jalan kepayahan, Allah mendatangkan dengan jalan penuh dengan kesusahan dan fitnah, tapi boleh lagi melakukan ibadah, boleh lagi bermujahadah. Di syah alam banyak dak perkara maksiat, banyak kita boleh pilih. Banyak dak kelab malam, banyak kelab malam beroperasi. Tetapi ada golongan yang sampai hari ini belum pernah menjejakkan kaki. Dia tahu kewujudan tu ada. Dia tahu kat mana adanya pusat judi. Dia tahu dekat mana adanya tempat-tempat yang lara. Tetapi dia memilih untuk melakukan pada perbuatan ibadah. Termasuk pada perbuatan ibadah ketika dia imsak. Dia menahan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Dah dikira sebagai dia melakukan ibadah. Apa kata Nabi? Nabi kata, kahijratin ilayya. Golongan orang yang boleh bermujahadah ketika Allah mendatangkan banyak ujian-ujian ini, diberikan pahala kahijratin ilayya, seperti mana golongan muhajirin meninggalkan kota Mekah, masuk ke kota Madinah, bertemu dengan golongan Ansar. Maka itulah ganjaran pahala yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan kepada kita semua.